Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita mulakan dengan niat yang salihah. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala wa alamana wa aslafuna salih al ulama ila amilina awliya as-salihin nadha yanfa'una bihim wa bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Ila hadrat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Hari ini adalah merupakan hari praktikal solat, insya-Allah. Jadi sebab tu kita dah bagi tahu semalam, dan bolehlah ambil waktu sikit ni untuk kita ajak kepada orang lain juga untuk bersama. Mudah-mudahan insya-Allah kita dapat manfaat. Kita dah bahaskan tentang rukun-rukun solat, ya. Jadi hari ini kita nak praktikkan daripada amal solat tu sendiri yang mana ianya telah pun disusun aturkan daripada amalan ini adalah berdasarkan daripada riwayat. Jadi kalau kita sebutkan perbahasan kita dalam ruang lingkup mazhab Imam Syafi'i atau mazhab Asy-Syafi'i, tetapi maksudnya semuanya itu sumbernya daripada Al-Quran dan juga daripada As-Sunnah. Jadi setiap daripada apa yang telah pun disebutkan dari segi sudut hukum hakam dalam amalan salat ini dalam mazhab Imam Syafi'i adalah bersumber daripada riwayat yang menyebutkan sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat, kata Nabi SAW. Jadi itu sumber dia, tak akan lari daripada sumber itu. Jadi kalau ada orang kata, oh kita ni nak, mari saya nak ajak kita solat mengikut kepada sunnah Nabi SAW, tapi dia ikut kepada kefahaman dia dalam memahami kepada nas ataupun daripada dalil tersebut, itu adalah mazhab ustaz tu. So kita ni nak ikut mazhab Imam Syafi'i yang telah diiktiraf oleh dunia, oleh ulama, oleh salihin, oleh siapa pun. Ada 4 mazhab yang diiktiraf, iaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali. Jadi jangan bimbang kalau ada orang kata kita ikut mazhab, ada orang kata oh kita bukan nak ikut mazhab, kita ikut Quran dan Sunnah. Ya, ikut mazhab itu bermakna ikut Quran dan Sunnah. Ini pemahaman yang kita kena betulkan dan tidak tertipu dengan dakwaan-dakwaan yang mengatakan seolah-olah mengikut mazhab itu tidak mengikuti Sunnah. Kena betulkan persepsi kita yang salah ni kita kena betulkan. Kawan-kawan kita ni kadang-kadang dia ada saja benda-benda yang akan kadang-kadang tu kita bagi mempengaruhi sesuatu. Jadi itu yang dimaksudkan. Sebab tu kita berpegang kepada mazhab untuk supaya kita tahu para ulama yang sudah pun diiktiraf, bukan yang diragui. Tak tahu siapa dia ni, latar belakang dia, kalaupun kelulusan dia sama ada master PhD apa semua pun belum tentu lagi menguasai betul ilmu seperti ulama yang telah diiktiraf oleh dunia ni. Jadi lebih baiklah, lebih selamatlah kita mengikuti para ulama yang sudah diiktiraf. Di antaranya adalah mazhab Asy-Syafi'i. Jadi insya-Allah kita mulakan insya-Allah permulaan. Boleh share dulu, boleh panggil, boleh ajak dulu insya-Allah. Sebelum kita nak mulakan ni, kita ambil masa lah hari ni sikit untuk kita tunjukkan praktikal dia, dan kita akan masukkan sekali di dalamnya itu sunnah-sunnahnya. Walaupun kita belum bahas cerita kali tentang sunnah-sunnahnya, tapi insya-Allah kita boleh dapat faedah sunnah-sunnah solat itu di dalam praktikal ni. Tapi yang asas rukunnya telah kita selesaikan semalam, iaitu sebanyak 13 rukun, yang mana ada di situ rukun qalbi, ada di situ rukun qauli, dan ada di situ rukun fi'li. Jadi itu yang kita akan praktikkan pada hari ini insya-Allah bersama-sama supaya kita clear
dapat kita bukan hanya tahu teorinya, tapi insya-Allah kita sama-sama dapat untuk melihat praktikalnya, insya-Allah. Baik. Jadi apabila kita ni dah siap berwuduk, makna syarat-syarat sah kita salat ni sudah pun kita ada. Kita dah sebutkan syarat-syarat sah salat ni, kita tak ada najis kan, daripada tempat pakaian kita, badan kita. Begitu juga tempat kita nak solat ni. Tempat solat ni maknanya tempat yang kita sentuh ketika solat, pastikan dianya tidak bernajis. Itu dah satu, syaratnya dah selesai. Kemudian kita ni tidak berhadas, sama ada hadas besar atau hadas kecil. Kalau hadas besar kena mandi dah, mandi wajib. Kalau hadas kecil kita kena berwuduk. Jadi sebelum tu kita kena berwuduk. Alhamdulillah kita dah praktikalkan dah wuduk, cara berwuduk masa hari tu. Saya rasa ada ramai juga yang berkesempatan untuk melihat dan menonton, dan insya-Allah mudah-mudahan berfaedah. Kalau tak ada air, kita pun dah buat praktikal tayamum pula. Masya-Allah, alhamdulillah. Jadi bolehlah kita ambil faedah tu. Jadi dah ada syarat-syarat tu, alhamdulillah. Kemudian kita kena pastikan apa? Menutup aurat. Maknanya kalau lelaki kita dah sebutkan aurat dia bagaimana, orang perempuan, kan? Jadi pastikan kita dalam keadaan menutup aurat. Jadi khususnya orang perempuan lah, sebab dia sangat penting, kerana perempuan ini yang tidak aurat ataupun yang boleh dilihat hanya dua saja, iaitu muka dan tapak tangan. Yang ini daripada pergelangan tangan ni, itu saja. Yang lain tu aurah. Jadi nak kena pastilah. So kaki dia nampak tak? Kalau nampak kaki, maka tidak sah salat. Begitu juga kalau pun katakan pergelangan dia dah terangkat macam ini, bermakna dia dah terbuka aurahnya atau auratnya, maka nanti dia solat tak sah pula solat. Sebab tu kalau takut masa ni dia tutup aurat, tapi nanti dia angkat takbir ke atau angkat tangan dia, maka jatuh dia punya pakaian dia sehingga terdedah aurahnya, yang kalau dia lama, maksudnya lama ni maksudnya lebih daripada kadar tumakninah tu, maknanya dah batal dah solat dia. Jadi kena pastikanlah pakaian kita tu sesuai untuk solat. Maka masya-Allah kita lihat bagaimana kebijaksanaan lah orang-orang kita ni, orang-orang dulu-dulu ni, mereka kata kalau solat ni bagus pakai telekung, pakai telekung lah. Sebab telekung ni kita memang safe lah, insya-Allah, sebab dia terus tutup semua, angkat tangan ke turun ke, dia tak akan mendedahkan aurah kita. Cuma hari ni lately lah kita kata, orang dah mula kata alah tak perlu telekung pun, asalkan kita pakai pakaian yang longgar, yang tutup aurat, kita dah boleh solat. Betul, tidak nafikan, tapi nak kena pastikan ni semualah. Maksudnya jangan sampai memanglah masa dia tutup ni nanti diangkat, nanti jatuh ni dan terbuka aurah. Ini semua kena diperhatikan betul-betul, sebab itu syarat sah solat. Betul. Kemudian di antaranya kita nak kena pastikan kiblah. Ini kalau kiblahnya ke sini, betul-betul kiblahnya. Kalau tak boleh, kalau kita kiblat sini, kita menghadap ke tempat yang lain, maka tak sah solat kita. Sebab tu kita kena tahu kiblahnya. Kan, kita kena pastikan arah kiblatnya menghadap kepada Kaabah. Menghadap kepada Kaabah di Mekah. So ini arahnya ke arah Kaabah, itulah kiblah kepada kaum muslimin ketika melaksanakan ibadah solat. Jadi kena pastikan dia punya kiblah. Kemudian mengetahui tentang rukun-rukun solat dan tidak menganggap rukun solat itu adalah sunat. Jadi itu dah kita selesaikan semalam, 13 daripada rukun. Jadi ketika mana kita dah selesai daripada syarat-syarat tu, maka kita akan berdiri di tempat solat kita. Ini tempat solat kita, kita berdiri di tempat solat kita untuk bersiap untuk memulakan solat. Jadi bersiap untuk memulakan solat. Sebelum memulakan solat ada beberapa sunnah sebenarnya. Di antaranya, kalau orang lelaki, kalau dia nak solat, kalau sebelum ni maknanya dia dalam keadaan ada urusan sikit dan sebagainya, tetap juga walaupun mungkin dia dah dengar azan, dia tetap juga disunnahkan untuk sebelum dia solat dia azan terlebih dahulu. Dia azan sendiri, kemudian kalau dia berjamaah dia azan, kemudian nanti setelah itu dia iqamah. Tapi orang perempuan tidak. Perempuan tidak ada azan bagi orang perempuan, tapi iqamah. Iqamah ketika mana nak mulakan daripada salat, iqamah terlebih dahulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini menghadap kepada qiblah dalam kedudukan bersedia untuk salat. Apa yang nak dimulakan? Dengan iqamah terlebih dahulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Kita dah mengenal kiblat ni, kita iqamah. Itu sebelum kita nak dirikan solat, iqamah terlebih dahulu. Kemudian apabila dah selesai iqamah tu, kita boleh baca doa selepas iqamah. Kemudian setelah itu, yang kita nak siap sekarang ni ialah yang pertama sekali di antara yang sunnah, dan ini banyak ditinggalkan, sedangkan fadilatnya besar, iaitu bersiwak. Ini bersiwak maknanya apabila kita dah itu dah iqamah, dah sedia untuk nak solat tu, ambillah siwak untuk kita bersiwak. Ya, jadi kita bersiwak, bismillah. Jadi bersiwak sebelum solat ini jelas dalam hadis. Ini bukannya main-main. Nabi mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli solah. Kalaulah aku tak mahu, kalaulah aku ni kalaulah tidak membebankan kepada umat aku. Nabi kata, kalaulah aku ni tak kisah nak bebankan umat, aku akan wajibkan kepada mereka untuk bersiwak sebelum solat. Sebelum solat bersiwak. Bahkan dari riwayat disebutkan memang sebelum solat Nabi akan bersiwak, disebutkan dari riwayat. Jelas dari riwayat baik para sahabat dan juga dalam rumah Nabi. Mengikut kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Nabi suka bersiwak khususnya sebelum solat. Jadi sebelum wuduk pun bersiwak, sebelum solat pun bersiwak. Bahkan dalam riwayat disebutkan salatun bisiwak afdalu min sab'ina salah bila siwak. Solat bersiwak itu 70 kali lebih afdal dari solat tanpa siwak. 70 kali. Ya Allah. Bayangkan. Ni nak terawih, nanti nak masuk Ramadan ni, tuan-tuan, puan-puan, adik-adik. Berapa rakaat biasa ni terawih? 20 rakaat contohnya. Setiap kali habis salam, kita nak bangun rakaat yang baru ataupun solat yang baru, kita bersiwak. Kalau kita bayangkan 70 kali ganda kita dalam solat tu. Dengan sebab apa? Dengan hanya sebab siwak. Dalam hadis disebutkan seperti itu. Subhanallah, fadilat bersiwak. Jadi jangan lupa sebelum kita mulakan solat ni, kalau boleh bersiwak. Jadi mungkin ada orang kata, yalah kami dulu tak berapa tahu dan kami hanya kenal apa yang dia buat tu, tengok kadang-kadang ada orang buat. Tapi tak apa, entah dia pegang kayu dan sebagainya. Rupanya apa yang dia pegang itu kayu arak, nama dia kayu siwak, yang mana dia banyak tumbuh di negara-negara panas ataupun negara-negara Arab, di gurun, dan dianya sangat mempunyai khasiat yang cukup luar biasa. Dan bersiwak sebelum solat itu banyak fadilat dia, masuklah kita kata 70 kali lebih afdal dari solat tanpa siwak. Jadi kalau boleh tu usahakan untuk ada. Kalau ada orang kata nak letak macam ni, rasa macam takut kotor, sedangkan dia tidaklah kotor sebab dia memang dah dikaji. Kalau dia letak pun dia tetap tidak akan ada kuman sebab ada kehebatan kayu ni. Tapi hari ni Masya Allah, nak lebih orang kata selesa, letak dalam sarung, ada sarung dia, Masya Allah, kan. Jadi bawa ke mana-mana kita pergi, apabila kita nak solat, maka kita bersiwak, maka kita akan dapat fadilat yang cukup besar. Baik, kemudian sebelum kita mulakan solat juga, di antara yang disunnahkan kepada kita adalah kita membaca surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, sampai akhir. Di antara salah satu fadilatnya adalah supaya kita ni tidak ataupun kita akan selamat dari gangguan waswas, dari waswas. Syaitan ni akan waswaskan kita. So dengan baca surah ni, insya-Allah akan memantapkan diri kita dan menjauhkan daripada waswas. Bahkan ada riwayat lagi disebutkan, kalau memang kita ni agak waswas kita tu agak kuat sikit, selain daripada kita baca tu, kita mengisyaratkan ludah 3 kali ke kiri. Isyaratlah macam tu. Kita baca An-Nas, kemudian kita ludah kiri, minta maaf. Tapi isyarat, janganlah ludah betul, apalagi berjamaah pula orang sebelah, apa benda ni ludah saya. Tidak, isyarat. Untuk apa? Mudah-mudahan insya-Allah seolah-olah kita menghilangkan dan menjauhkan daripada gangguan syaitan dan waswas. Tapi baca surah An-Nas tu sebelum mulakan salat. Ada lagi sebenarnya baca-bacaan, tapi yang tu yang paling warid dan disebutkan.
Kemudian setelah itu bersedia ketika menghadap kiblah untuk kita mengangkat kepada takbiratul ihram. Lafaz niat yang kalau kita niatkan, contohnya solat zuhur, usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala, itu adalah sunat dalam mazhab Syafi'i. Jadi kalau kita dah begini, kita baca niat tu lafaz, tak apa. Cuma janganlah kuat-kuat. Kadang-kadang ada orang dia, ya orang kadang-kadang tu kurang senang tu, kuat sangat dia je. Usalli, dia dah berjamaah. Apa lah, bacalah usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin, sebagai untuk mengingatkan hati kita, supaya hati kita bersedia dengan niat. Sebab niat itu rukun tapi bukan lafaz. Niat itu rukun qalbi yang ada dalam hati kita. So, apabila kita dah lafaz tu, dah kita bersedia untuk mengangkat takbiratul ihram. Berdirinya kita menghadap kiblat, berdiri itu adalah rukun. Sebab tu kita kena berdiri. Betul-betul berdiri, bersedia, dah lafaz niat, kemudian kita angkat takbiratul ihram. Bukan angkat takbiratul ihram maksudnya mengangkat tangan. Angkat tangan ini sunat. Yang dimaksudkan mengangkat takbiratul ihram adalah melafazkan takbiratul ihram. Melafazkan takbiratul ihram. Apakah lafaz takbiratul ihram? Allahu Akbar. 2 kalimat. Allahu Akbar. Yang ini yang kena jelas. Kerana dia rukun, adalah rukun qauli yang disebut, kena sebut betul-betul. Jadi macam mana dia cara dia yang kita nak supaya mudah-mudahan dianya dapat dilaksanakan dengan betul. Jadi setelah kita lafaz tadi, kita nak supaya ketika kita takbiratul ihram ada niat dalam hati kita, iaitu apa yang difahami oleh hati akan apa yang kita buat. Yang mana kandungannya adalah maksud perbuatan kita. Begitu juga jenis apa perbuatan dan adakah dia fardu. Jadi maknanya yang kita nak kena ada dalam diri, dalam hati kita ketika mana mengangkat takbiratul ihram adalah perbuatan kita solat dan fardu apa, fardunya dan apa fardunya, iaitu fardu zuhur. Begitu. Jadi angkat je niat dalam hati, aku solat fardu zuhur, itu je sudah memadai dah. Ada pun 4 rakaat, 3 rakaat maghrib, menghadap kiblat, adaan, itu semuanya tidaklah disyaratkan, difahami dah, cukup. Kecuali kalau kita berjamaah, memanglah kita kena niat berjamaah, iaitu kita niatlah kalau kita makmum sebagai makmum. Okey, baik. Jadi apabila kita dah tadi lafaz, kita pun angkat takbir, tangan kita ni angkat adalah sunat, tapi kadang-kadang orang pun masih lagi nak tahu macam mana angkat yang betul. Jadi sunat hukumnya mengangkat tangan. So mengangkat tangan yang disunahkan mengikut riwayat adalah bagi orang lelaki direnggangkan akan tangannya daripada rusuknya, renggang. Kemudian yang disebutkan jari-jarinya ini, ibu jari ini betul-betul di bawah cuping telinga, tapi bukan menyentuh, tapi di bawah, dan dibukakan jari ini. Jadi dibukakan macam ni, jadi diangkat Allah, macam tu. Betul-betul. Yang ini bahu dengan tangan ni sama, dan betul-betul di bawah cuping telinga. Jadi ini bagi orang lelaki. Baik, bagi orang perempuan, kerana dia orang perempuan adalah mabdi ala sitir, iaitu untuk supaya dia jangan sampai kelihatan bentuk tubuh dan juga terdedah dengan kelihatan, maka dirapatkan. Dia tak perlu renggang macam orang lelaki, dia cukup dengan rapatkan dan angkat dengan rapat. Tetapi tetap juga sebolehnya untuk dia mengangkat tu, yang ini tetap juga sama dengan bahu, bukannya di depan. Sama dengan bahu, sebolehnya, tapi dirapatkan. Allahu Akbar. Baik, jadi kita praktikkan daripada awal insya-Allah caranya supaya kita lebih nampak insya-Allah. Jadi setelah kita dah tadinya bersiwak, kemudian kita tadi baca surah An-Nas, kita dah hembuskan, kemudian kita melafazkan niat, kemudian kita angkat takbir dengan memasang niat, dengan niat yang ada dalam diri, memahami niat dalam diri kita itu, hati kita, kita mengucapkan rukun takbiratul ihram dengan rukun qauli, dan disunatkan mengangkat tangan dengan mengucapkan Allahu Akbar. Begitu.
Jadi kita masa tu kita nak tengok kat mana, kita tengok tempat sujud. Bukan tengok ke depan. Allah, bukan. Kita tengok di tempat sujud. Dah maknanya kita dah sediakan fokus pada itu di tempat sujud. Maka kita dah sedia dengan semuanya, kemudian kita pun mengangkat takbir. Allahu Akbar. Iaitu mengangkat dengan mula lafaz Allah, dan kalau boleh jatuhkan dengan lafaz akbar. Maksudnya Allahu Akbar. Tepat jatuh tu dengan akbar. Itu adalah di antara kaifiat. Ada je yang mana Allahu Akbar berakhir kat sini, kemudian diletak. Ada lagi yang angkat dulu kemudian Allahu Akbar. Semua perkara itu sebenarnya tidaklah menjadi satu masalah yang besar, kerana dia bukan berkaitan dengan rukun. Rukunnya lafaz tadi, iaitu Allahu Akbar, kena betul, kena benar lafaznya, kena cukup. Tak boleh kurang. Adapun mengangkat dan kaifiat mengangkat tangan ini ada berbagai riwayat, cuma kita nak supaya dapat kita sama-sama praktikan yang terbaik seperti mana yang disebutkan, iaitu apabila kita mengangkat Allahu Akbar, ya ini dah masa tu niat sudah selesai di dalam hati kita. Tak perlu panjang pun, sebab dalam tu kita dah cakap dah, aku solat fardu zuhur dah, Allahu Akbar. Jadi direnggangkan bagi orang lelaki, orang perempuan, Allahu Akbar, dirapatkan Allahu Akbar. Macam tu ya. Baik, jadi kita dah sampai kepada Allah. Bagi orang lelaki, Allahu Akbar. Baik, setelah kita takbiratul ihram tadi, dalam keadaan rukun qiyam, rukun fi'linya adalah berdiri, kita dah selesai melaksanakan 3 rukun dalam masa yang sama, iaitu mengangkat takbiratul ihram beserta niat rukun rukun dan juga qiyam. Baik, maknanya qiyam ini berdiri. Cuma disunnahkan di dalam qiyam ini adalah meletakkan tangan yang kanan ke atas tangan yang kiri. Kalau meletakkan. Tapi di manakah diletakkan? Disebutkan di riwayat, iaitu di atas tangan yang kiri dan menggenggam kepada pergelangan tangan kiri. Pergelangan ini. So ketika mana kita letakkan, kita genggam ketika itu pergelangan tangan yang kiri. Ini kedudukan dia. Ada yang kata tunjuk letak 1, ada yang 2, ada yang 3. Itu dah macam-macam kaifiat. Tapi yang dari riwayat disebut menggenggam. Ada riwayat yang disebutkan dia agak ke kiri sedikit. Cukup. Jadi sedikit. Iaitu kedudukannya di atas pusat, ni pusat, dan di bawah dada. Ni kita punya minta dada ni betul-betul dekat situ. Betul-betul tengah-tengah dia. Bukan di atas dada, walaupun ada amalan seperti itu, bukan di bawah pusat. Ada yang begitu juga. Tapi kita tak boleh mengatakan oh itu salah, ini tak betul, sebab ada riwayat. Cuma yang diambil riwayat mengikut kepada mazhab Syafi'i dengan riwayat yang mereka lihat itu adalah riwayat yang lebih kuat, dan mengikut pendapat daripada cara pemahaman dalam hadis adalah kedudukan tangan ketika mana kita nak letakkan setelah daripada takbiratul ihram adalah di atas daripada pusat dan di bawah daripada dada, di sebelah maknanya ditengahkan daripada telapak tangan ni. Keadaan pergelangan tangan kita ni agak lebih sedikit ke kiri, dan digenggamkan tangan yang di sebelah kanan itu menggenggam kepada pergelangan tangan yang kiri. Baik lelaki atau perempuan sama, dia tak ada masalah ya. Jadi digenggamkan, berdiri dalam keadaan seperti ini. Ini adalah merupakan daripada cara qiyam seseorang itu di dalam as-salah. Hukum meletakkan tangan di sini hukumnya sunat. Bermakna kalau seorang itu dia solat dalam keadaan seperti ini, sah tak solatnya? Sah. Kerana dia tetap disebut sebagai qiyam. Sebab tu kalau kita tengok dalam mazhab, contohnya kita pergi pernah solat tempat-tempat di luar negara, ada orang solat dia tak pegang, dia tak pun genggam. Itu adalah mazhab lain seperti mazhab Maliki. Tapi dalam kebanyakan mazhab dan mengikut jumhur adalah dengan meletakkan tangan, iaitu tangan kanan di atas kiri, di atas pusat di bawah dada, digenggamkan.
Ini kedudukan kita ketika mana kita qiyam. Kaki dibukalah. Kaki kita dibukalah, jangan dirapatkan. Ini nanti kita pun tak stabil. Dan memang dalam riwayat disebutkan direnggangkan kaki. Jangan terlalu renggang sangat, dan jangan terlalu rapat, sederhana mengikut kepada posisi kita. Cuma perempuan lah agak disuruh rapat sedikit saja supaya dia dikira mengumpulkan diri dia. Jadi dalam keadaan seperti ini, apabila sampai je Allahu Akbar, kita akan berhenti sekejap. Namanya saktah. Sebab apa? Sebab disunahkan untuk kita berhenti untuk supaya tidaklah ianya dikira bersambung dengan satu daripada amalan kepada amalan. So kita sampai Allahu Akbar, kemudian kita berhenti sekejap, ambil nafas, kemudian setelah itu kita disunahkan, ini sunnah, namanya sunnah hayat, sunnah hayah. Jadi angkat tangan, meletakkan tangan di sini, begitu juga membaca doa iftitah, namanya sunnah hayat, yang kalau ditinggalkan tidak perlu sujud sahwi dan tidaklah sampai membatalkan solat atau menjejaskan solat. Baik. Jadi apabila sampai di sini, mulalah kita membaca doa iftitah. Hukumnya sunnah hayat. Allahu Akbar kabira. Tak boleh dimulakan dengan bismillah. Jangan mula dengan bismillah. Betul, mulakan dengan bismillah, dengan perbuatan amalan yang baik itu bagus, sangat dianjurkan. Tapi ada tempat tak sesuai. Sehingga ada yang mengatakan membaca bismillah ketika mana mula dengan suatu tempat yang tidak pernah diamalkan, itu akan menjejaskan amalan tersebut. Macam khutbah lah, khutbah sebelum dia ucap alhamdulillah, khatib dia baca bismillah dulu, bismillahirrahmanirrahim, tak betul, dia kena terus alhamdulillah, sebab ini contoh dari Nabi SAW. Jadi angkat tu sampai Allahu Akbar, berhenti sekejap, kemudian terus Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Masa tu pandangan kat mana? Bukan kat kamera ni. Saya panjang kat tuan-tuan perempuan supaya perempuan tengok, saya tahulah tengok tuan-tuan perempuan. Tapi kalau sebenarnya kena tengok tempat sujud ni, tempat sujud kita ni. Kita baca Allahu Akbar kabira alhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard sampai akhir. Wa ma'ana inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Masa tu kita ingat tengok kepada dah selesai baca tu, kan dalam kedudukan ni kita berhenti sekejap. Jangan terus sambung je ana minal muslimin a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Kemudian disunnahkan setelah itu membaca ta'awuz, membaca a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Jadi berhenti sekejap, kemudian a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Kemudian bacalah rukun qauli. Ini rukun yang keempat. Nama dia adalah membaca surah Al-Fatihah. Dalam kedudukan masih sama, masih dalam kedudukan kita tengok ke tempat sujud, dan ini adalah juga salah satu sebab untuk kita khusyuk dalam solat, iaitu tidak mengalih-ngalihkan pandangan kita, apatah lagi menggerakkan lagi pada kepala kita menoleh ke kiri dan ke kanan dan mendongak. Ini adalah larangan walaupun tidak membatalkan. Jadi kalau kita boleh, tak batal. Tapi dikira bergerak yang toleh ni 1, 2, tak lebih daripada 3 kali, maka tak batal. Tapi kalau dia menggerakkan badannya, ini dia mengalihkan ke arah daripada kiblat dadanya, maka batal solatnya. Okey. Jadi oleh kerana itu lebih penting untuk kita betul-betul fokus di tempat sujud, baca doa iftitah, kemudian a'udzubillah, kemudian baca surah Al-Fatihah dengan betul dan dengan cara tajwid bacaan yang betul, makhraj yang betul, supaya jangan sampai Al-Fatihah kita tidak sah. Kerana kalau Fatihah kita tak sah, maka tak sah solat kita. Sebab Fatihah itu adalah rukun qauli di dalam solat dan mesti dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Mesti dibaca. Bukannya diam. Kalau orang tanya baca ke tadi Fatihah, baca. Tapi tak tengok mulut, tak ada gerak apa semua. Saya baca dalam hati, maka tak sah solatnya. Kerana dia rukun qauli. Baik, selesai Al-Fatihah, pada rakaat pertama kita sampai kepada waladdallin. Berhenti sekejap, saktah, kemudian amin.
Walaupun sendirian, walaupun bukan berjamaah, kita sendiri pun patutnya kita kena pisahkan amin itu dengan daripada ayat surah Fatihah itu. Sebab dia bukan daripada ayat surah Al-Fatihah. Dia adalah mengaminkan antara doa yang kita lafazkan dalam surah Al-Fatihah. Dan itu merupakan sunnah. Baik. Jadi selesai daripada amin, kita berhenti sekejap, kemudian kita disunnahkan. Ini sunnah hayat juga, iaitu membaca surah, membaca ayat Al-Quran. Membaca ayat Al-Quran. Baik. Membaca ayat Al-Quran boleh kita pilih ayat apa pun dan surah mana pun. Cuma adalah sedikit daripada panduan-panduan daripada hadis, daripada dalil dan juga panduan para ulama untuk kita mudah. Salah satu konsep dalam kita nak baca surah ataupun ayat ni, ataupun ayat ataupun surah ni adalah pertama, iqra' ma tayassara minal Quran. Bacalah oleh kamu apa yang mudah untuk kamu nak baca. Jangan kita cari yang kita tak hafal, kita nak baca juga, lama-lama kita sendiri pun tak selesai baca ayat tu. Baca yang mudah untuk kita. Yang keduanya adalah hendaklah kalau boleh kita baca tu ikut tertib Al-Quran. Kalau kita dah baca daripada kuliah, bacalah idza, bacalah tabat yada, bacalah qul huwallah, iaitu yang ke bawah, bukannya terbalik ke atas. Itu juga tertib Al-Quran juga perlu dihormati, perlu untuk kita ni fahami. Itu salah satu daripada adab juga kita. Itu salah satu contoh tambahan lah. Tapi membaca surah dan ayat apa pun yang kita baca, itu adalah sunnah hayat. Kita boleh pilih mana-mana pun, kerana kita nak mendapatkan pahala sunat, untuk kita kata solat kita tu lebih indah, lebih sempurna kita sebut dengan sunnah-sunnah ini. Jadi selesai kita baca surah seperti Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Selesai kita baca tu, kita berhenti sekejap, kemudian kita akan berpindah kepada rukun yang seterusnya. Kita kena berhenti dulu, tak boleh terus je. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Berhenti sekejap, kita akan pindah kepada rukuk. Maka ketika nak pindah kepada rukuk, disunnahkan untuk dua perkara yang kita buat. Apa dia? Pertama adalah lafaz takbir, yang namanya takbir intikal. Takbir ini takbir isyarat perpindahan daripada rukun kepada rukun, yang kita ucapkan Allahu Akbar tu. Yang keduanya adalah mengangkat tangan. Mengangkat tangan disunahkan ketika mana daripada qiyam kepada rukuk. Jadi ketika mana kita dah selesai baca surah tadi, walam yakul lahu kufuwan ahad, berhenti sekejap, kemudian angkat. Nak mengangkat tu kita terus lafaz Allahu Akbar. Allah. Kita dah angkat tangan. Sama seperti angkat tangan, sama seperti takbiratul ihram tadi. Jadi daripada itu Allah. Cuma dianjurkan kepada kita lafazkan Allahu Akbar itu adalah mengikut kepada pergerakan kita sampai ke tempatnya. Yang itu. Bukan ada orang Allahu Akbar, dia dah Akbar, kemudian baru dia rukuk. Yang terbaik adalah apabila kita nak berpindah tu, kita dah selesai baca surah, kita berhenti sekejap, kemudian kita ucapkan Allahu Akbar. Ketika sampai betul-betul mantap tempat rukuk yang betul, kita baru bar. Macam tu. Supaya tidak kosong daripada pergerakan itu dengan tanpa zikir kepada Allah. Maknanya kita nak penuhi setiap waktu pergerakan itu dengan zikir, iaitu Allahu Akbar. Jadi bukan seperti mana orang yang Allahu Akbar kemudian baru dia rukuk. Ada lagi passion yang kedua, walam yakul lahu kufuwan ahad. Dah sampai sini baru Allahu Akbar. Bukanlah maknanya dia akan menjejaskan, menggugat solat, tidak. Tetapi yang lebih sempurna, yang lebih baik adalah selesai daripada itu dia terus Allahu Akbar. Itu adalah yang paling baik sekali. Kalau menjadi imam, itu memberikan kesan. Sebab lafaz takbir itu menentukan pergerakan makmum. Makmum akan faham imam ni sampai ke tempat dia tu, dia boleh bergerak adalah setelah lafaz Allahu Akbar imam. Jadi kalau imam dah baca Allahu Akbar dulu, Allahu Akbar, makmum belakang ingat, oh imam dah rukuk dah. Imam belum rukuk lagi, cuma dia lafaz je Allahu Akbar.
Dia baru rukuk, makmum dah rukuk lebih dahulu. So makmum ni dah mendahului imam, walaupun tak salah makmum, tapi kurang cantik imam yang memberi isyarat yang tak betul kepada makmum. Itu sebagai tambahan lah. Baik, bagaimana kedudukan rukuk? Jadi apabila kita dah tadi berpindah daripada qiyam, Allahu Akbar, iaitu rukuk badan kita ni, kedua tangan kita ni adalah menggenggam atau meletakkan di atas lutut, bukan genggam ya, meletakkan atas tangan di atas lutut dan membongkokkan badan. Kita dah sebutkan sebelum ini, minimum rukuk seorang itu apabila tangan dia boleh mencapai kepada lutut, itu dah kira dah namanya rukuk. Maknanya macam ni pun dah sah dah. Dan tidaklah disyaratkan sebenarnya tangan itu mesti diletakkan di lutut. Maknanya kalau syarat dia letak kat lutut, kalau orang letak dekat peha, kalau orang letak dekat bawah ni, tak sah lah dia punya solat. Tidak disyaratkan, tapi disunnahkan. Rukuk yang sempurna itu adalah tangannya diletakkan di lutut sambil menegakkan belakangnya ni dan kepalanya sama, satu laras. Saya tak tahulah saya lurus ke tidak ni ya. Tuan-tuan janganlah judge saya. Maklumlah saya ni ada juga masalah sikit. Maklumlah umur pun adalah sikit ni. Hasil maknanya ketika mana kita rukuk, kita cuba luruskan. Ini bagi yang mampu lah. Kalau tak mampu, kita buat semampu kita. Baik, ketika mana kita tu, kepala kita masih lagi melihat kepada tempat sujud, bukannya melihat ke bawah. Ini kalau kita lihat ke bawah, dia akan jadi tunduk. So, melihat kepada tempat yang sujud, badan kita diluruskan, tangan kita ni diletakkan di lutut, dan tangan ni, kita tengok, tangan ni diletakkan, dihalakan ke bawah dan dibuka jari-jari, bukan ditutup. Dibuka dan dihadapkan ke bawah. Jadi begitu. Kalau tengok dari sini, minta maaf, diluruskan, dilihat tempat sujud, kemudian diusahakan diluruskan, dan tangan ni diletakkan di lutut dan dihadapkan jari itu ke bawah, diluruskan dan dibuka jari-jarinya. Baik, bagi orang lelaki disuruh untuk direnggangkan, berbeza dengan orang perempuan yang disuruh untuk dirapatkan. Perempuan dirapat ke dalam, perempuan dirapatkan ke dalam, tapi orang lelaki disuruh untuk direnggangkan tangannya, diluruskan dan pandangan ke kiblah. Ketika ini disunnahkan, sunnah hay'ah ya. Yang ini rukun ni, yang rukuk ni rukun, kena sempurna, kena betul. Dan mesti ada tamakninah. Maknanya apabila kita sampai di sini, kita dah boleh kena berhenti dalam kadar subhanallah. Kalau kita tak berhenti dalam kadar subhanallah, kita terus naik, bermakna kita tak sah kita punya rukuk, sebab tak ada tamakninah. Seperti Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, tak sah. Atau Allahu Akbar, terus naik, sami Allahu liman hamidah. Maknanya dia tak berhenti, dia terus seperti apa dia panggil, mendayu macam itulah. Seperti Allahu Akbar, tak berhenti pun, terus je sami Allah. So tak berhenti tadi, tidak ada tamakninah, maka tak sah ketika itu rukuknya, tak sah salat. Jadi dia mesti sampai berhenti subhanallah baru sah. Tapi disunnahkan yang terbaik adalah bertasbih, menta'zimkan Allah dengan ucapan subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, dan sebaiknya sebanyak 3 kali. Jadi itu ketika rukuk, maknanya Allahu Akbar, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Kemudian daripada itu kita akan bergerak kepada rukun yang seterusnya, iaitu i'tidal. Maka ketika mana kita nak naik daripada rukuk ni, maka kita disunnahkan untuk mengucapkan sami Allahu liman hamidah, bermula daripada kita bergerak nak naik, bukan dah naik, bermula dari bergerak nak naik. Bagaimana? Sami Allahu liman hamidah, daripada bawah sampai kita menurunkan tangan kepada hamidah. Begitu. Baik. Tangan juga disunatkan diangkat. Daripada rukuk
daripada rukuk ke i'tidal disunnahkan juga untuk mengangkat tangan. Jadi daripada qiyam dah tiga tempat yang kita angkat tangan. Takbiratul ihram angkat tangan. Daripada qiyam kepada rukuk pun disunnahkan angkat tangan. Daripada rukuk kepada i'tidal juga disunnahkan mengangkat tangan. Jadi daripada rukuk, Sami Allahu liman hamidah, angkat tangan juga. Dan ketika i'tidal maknanya meluruskan, berdiri tegak, meluruskan badan. Setelah rukuk, tangannya mesti di tepi. Dan betul-betul diluruskan. Sebagaimana riwayat disebutkan, Nabi itu kalau i'tidal, tulang-tulang Nabi ni seperti dirapatkan, meraga betul-betul, macam askar, macam tu. Tapi tempat pandangan yang mana? Tetap juga di tempat sujud, bukannya atas, bawah. Jadi Sami Allahu liman hamidah diluruskan. Setelah itu berhenti, kemudian kita sebut Rabbana walakal hamd atau Allahumma Rabbana lakal hamd. Itu yang paling ringkas. Kalau nak tambah lagi, mil'us samawati wal mil'u ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in min ba'd. Itu ada lagi, panjang lagi. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'atina ma a'ta wa la dzal jad minkal jad. Itu juga ada riwayat. Ada lagi yang biasanya orang selalu ceritalah, sebab apa? Ni kisah pasal fadilat kan. Di antaranya adalah Rabbana walakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Dikatakan tidak kurang daripada 70 malaikat ataupun 70,000 malaikat yang berlumbung untuk mencatat kebaikan itu. Itu juga. Jadi tapi yang paling minimum adalah Rabbana walakal hamd. Setelah kita lafazkan pergerakan tadi, Sami Allahu liman hamidah. Baik. Tak apa ya tuan-tuan, kita ambil masa sikit hari ni untuk kita sama-sama cuba untuk nampakkan praktikal tu. Jadi selesai daripada itu, kita dalam keadaan i'tidal, kita luruskan badan kita, menghadap kepada dalam keadaan melihat kepada qiblah. Setelah kita ucapkan Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, bermakna kita dalam keadaan tama'ninah. Maknanya kita dalam tama'ninah sebab kita dah Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, kita dah tama'ninah dah. Tapi kalau ada orang dia bangun daripada rukuk, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal, terus duduk macam ini, bermakna dia tidak ada tama'ninah. Apa maknanya? Maknanya i'tidalnya tidak sah, tak cukup syarat. Tak cukup syarat i'tidal, tak sah salat. I'tidal rukun salat, rukun fi'li, perbuatan. Sebab tu perbuatan tu kena mantap, betul. Kalau dia bangun daripada rukuk, Sami Allahu liman hamidah, terus duduk, turun, dia tak berhenti pun, Sami Allahu liman hamidah, terus turun, maka tidak ada tamakninah, tak sah salatnya. Kena hati-hati tuan-tuan, puan-puan. Ini kadang-kadang berlaku kalau kita tak hati-hati. Mungkin kerana kita nak cepat, atau kita rasa okey je. Jadi sebab tu kita perlu dibimbing dengan panduan ilmu yang betul, kerana menjejaskan daripada amal ibadah utama kita yang dinamakan ibadah salat. Baik. Jadi kita Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, kita akan bergerak untuk sujud. Di dalam pergerakan kita ke sujud, kita disunnahkan satu perkara, iaitu takbir intiqal. Ucap Allah Akbar, tidak mengangkat tangan. Itu beza dia dengan nak rukuk, nak i'tidal. Jadi nak gerak daripada i'tidal kepada sujud, tidak disunnahkan angkat tangan. Bahkan kalau angkat tangan, ada yang mengatakan dianya makruh sebab bukan tempat dia. So apa kita buat, iaitu kita ucapkan daripada Sami Allahu Rabbana walakal hamd, kemudian kita ucapkan Allah. Nak bergerak turunnya Allahu Akbar. Baik, nak bergerak turun didahulukan oleh lutut terlebih dahulu. Ini bagi yang mampu. Tapi yang terbaik untuk yang mampu, lutut terlebih dahulu, bukan tangan, bukan terus terekam tangan, tidak. Yang terbaik cara kaifiatnya, bahkan ini dipilih oleh Imam Nawawi rahimahullah, adalah diturunkan dulu lututnya, kemudian kedua telapak tangannya, barulah dahi. Baik, itu adalah cara turun daripada i'tidal kepada sujud, cara yang terbaik, dengan lafaz Allahu Akbar tanpa mengangkat tangan. Baik, kita praktikan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, Allahu
Allahu Akbar. Jadi lafaz Allahu Akbar tu bermula bergerak sampailah dahi kita menyentuh kepada tempat sujud, berakhirlah Allahu Akbar tadi. Jadi sekali lagi, Allahu Akbar. Jadi ketika letakkan lutut dan dua telapak tangan ni, telapak tangan yang diletakkan ini, pertama dia betul-betul seperti mana mangkuk takbir tu, betul-betul dekat sebelah daripada telinga di atas bahu ni. Satu. Kemudian pada waktu itu jari dirapatkan menghadap kiblat, rapat. Dan bagi orang lelaki dibuka. Baik itu daripada ni kepada rusuk, begitu juga rusuk kepada peha. Maknanya dia mesti dalam kedudukan, minta maaf contohnya begini. Direnggangkan. Baik. Seperti mana kita sebutkan syarat-syarat rukuk, mesti di atas 7 anggota. Pastikan dahi kita ni betul-betul terbuka, tidak ada menghalang dari keseluruhan dahi kita, kerana mesti diletakkan betul di atas tempat sujud. Baik. Dan dahi dia maksudkan bukannya kening ni atas ni, bukannya atas ni. Ada orang takut dia ingat tu dia akan tonggeng macam tu. Bukan. Tapi adalah dahi yang di sebelah atas kening ni yang menurun kepada hidung. So dia kena lekapkan. Macam ni lekapkan mukanya. Bukannya ditonggeng begitu. Lekapkan. Boleh nampak ke ni? Macam insya-Allah nampak lah ya. Baik, satu. Kedua telapak tangan mesti telapak tangan, tak boleh diterbalikkan seperti ini. Tak sah solatnya. Terbalik, dia mesti telapak tangan. Dan sebaiknya adalah dirapatkan dan menghadap kiblat. Kedua lutut mesti menjejak kepada bawah, tak boleh diangkat. Dan ni kaki, minta maaf, kaki ni, kaki yang mesti kena adalah perut jari kaki. Macam ni. Saya menghadap ke sini, minta maaf. Ni kedudukan kaki ketika sujud, begini jarinya. Bukan seperti ini. Jangan seperti ini. Yang ini maknanya tak cukup syarat ni. Sebab tak kena perut jari kaki. Paling minimum ditegakkan. Yang ni okey, bolehlah. Tapi sebaiknya adalah dibengkokkan kalau boleh seluruhnya, kalau boleh lah. Menghadap ke kiblat dengan dibengkokkan seperti itu, ditegakkan. Jadi 7 anggota itu pastikan dianya berkedudukan yang betul. Berbeza kepada orang perempuan adalah kalau orang lelaki disuruh renggangkan, perempuan disuruh dirapatkan. Rapat ni masuk ke dalam. Baik, di antara yang dilarang ketika sujud, walaupun dianya semua anggota kena, yang dilarang adalah meletakkan siku ke lantai. Macam mana ni? Yang ini salah. Tak betul. Dia kena angkat, bukan diletakkan. Nabi kata jangan kamu itu sujud seperti anjing. Anjing kalau duduk kan begitu. Angkat. Walaupun orang perempuan disuruh untuk dia dirapatkan, tapi bukan meletakkan siku. Orang lelaki dilebarkan, dibuka. Orang perempuan merapatkan ke dalam. Dalam. Kemudian dirapatkan badannya. Dirapatkan. Cuma diangkat juga. Okey, itu je beza dia. Supaya apa? Supaya kalau dia buka tak kelihatan bentuknya. Itu adalah merupakan daripada sedikit perbezaan ketika pelaksanaan rukuk dan sujud bagi orang lelaki dan perempuan. Boleh ya tuan-tuan dan puan-puan? Itu adalah disebut dengan sujud. InsyaAllah. Kemudian selesai daripada sujud, dan dalam sujud itu disunahkan kepada kita untuk mengucapkan Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Untuk kita mengucapkan lafaz itu. Dan disunahkan 3 kali paling kurang. Kalau sekali pun sah dah. Dan mesti juga tamaknina. Tak boleh sujud terus naik macam patuk ayam patuk tu. Tak sah. Satu lagi, hendaklah di dalam sujud tu bagusnya lah untuk kita ada doa, kan, tapi tak panjang, sikit-sikit. Rabbighfirli contohnya. Sebab memang Nabi suruh kita di waktu sujud ni
bagus untuk kita berdoa, sebab saat itu saat mustajab, saat seorang hamba hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi cukup kalau kita baca subhana rabbil a'la wa bihamdihi 3 kali sudah memadai. Jadi itu sunnah ketika mana sujud. Kemudian selesai daripada sujud, kita dari sujud ni, dari sujud kita nak naik kepada duduk di antara dua sujud, maka kita akan disunnahkan untuk mengucapkan Allahu Akbar tanpa mengangkat tangan. Yang ni bergerak saja kita dari sujud, Allahu Akbar, iaitu apabila kedua tangan kita ni kita dah letakkan di atas paha kita, maka kita berakhirlah Allahu Akbar tu. Allahu Akbar. Ketika duduk ni namanya iftirash. Macam mana duduk iftirash? Dibentangkan kaki yang kiri dan didudukkan punggung kita di atas kaki yang kiri dan ditegakkan kaki yang di sebelah kanan. Iaitu jari-jari kita ditegakkan. Ini adalah namanya duduk iftirash. Ini namanya duduk iftirash. Ini duduk yang terbaik. Seorang yang duduk seperti ini masih sah solatnya. Tapi kuranglah nak disebutkan, yang disebutkan kalau yang paling terbaik adalah duduk yang seperti tadi. Atau ada yang duduk seperti ini, masih sah salatnya dan juga dikira duduk dia. Cuma duduk yang terbaik ketika seorang itu duduk bagi yang mampu adalah iftirash seperti ini, iaitu menegakkan kaki yang di sebelah kanan. Kedudukan tangan ketika mana duduk, adalah di atas paha dan hujung jari kita ni tepat betul di hujung paha kita. Dan dibuka jari-jari, bukan ditutup. Bukan macam tu. Ini pengantin ni. Dia buka. Dia buka. Jari-jari dia buka sikit, bukan buka betul, sikit buka dan diletakkan betul-betul penghujung jari itu di penghujung paha, bukan di genggam paha atau betul-betul di atas sini, tidak, tapi adalah di betul-betul lurus, dibuka sikit jari-jarinya tepat dengan pahanya. Masya Allah, ini kalau kita buat tu pun kita akan rasa dia punya dia punya kesempurnaan tu. Kan kita buat macam ni macam dah relax sangat, macam ni macam dah susah sangat. Yang ini adalah sangat cantik. Kalau kita buat pun kita akan rasa solat tu sangat indah dan seronok. Begitu. Dan apabila kita duduk iftirash, duduk di antara sujud, disebut sebagai rukun juga, maka kita disunahkan untuk baca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Dan syarat juga mesti tamakninah, iaitu kalaupun dia tak baca, dia tetap kena duduk mantap, kemudian dia baru boleh turun. Kalau dia bangun dari sujud terus sujud balik, tak ada tamakninah, tak sah duduk di antara sujud dia, tidak sahlah solat dia. Kena hati-hati. Kemudian setelah itu berpindahlah dia daripada duduk di antara dua sujud kepada tempat pandangan tetap sama je dalam sujud ke, dalam rukuk ke, dalam qiyam ke, dalam duduk sujud pun tempat pandangan dia tetap juga adalah ke tempat sujud. Jadi begitu keadaan duduk dia. Kemudian dia nak pindah untuk pergi ke sujud yang kedua pula, ialah dengan lafaz Allahu Akbar tanpa mengangkat tangan, dengan lafaz Allah. Jadi apabila kita letak Allahu Akbar nak sujud balik, tangan tu yang didahulukan. Allah, letakkan tangan, kemudian dahi. Tangan dirapatkan menghadap kiblat, betul-betul di sebelah sisi daripada telinga, di atas bahu. Kemudian dahi diletakkan di lantai dengan sempurna. Ketika itu kita ucapkan, kita bergerak sampailah kepada Allahu Akbar. Jadi seperti kita sebutkan contoh daripada iftirash, duduk antara sujud, kemudian kita berpindah Allahu Akbar. Jadi daripada kaki kita begini, kita akan tegakkan. Tangan kita sudah melekap ke bawah dan kaki kita sampai. Kemudian kita selesai menyebut Allahu Akbar, dan juga kita disunahkan untuk membaca zikir sujud, iaitu Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih sebanyak 3 kali. Masya Allah. Jadi selesai rakaat pertama, maka kita nak bangun untuk rakaat kedua. Ini pun sebagai sunnah ya. Bangun daripada sujud, nak naik ke rakaat yang kedua,
kita disunahkan duduk istirahah terlebih dahulu. Duduk istirahah ni, duduk sekejap sebelum naik berdiri. Berbeza dengan orang yang bangun dari sujud, dia terus bangun. Ini tidak ada duduk istirahah. Sah dan boleh. Tapi kalau dia duduk istirahah, itu yang terbaik, iaitu duduk sekejap sebelum naik dan berdiri. Apa duduk istirahah itu? Duduklah, duduk iftirash. Jadi daripada sujud, contohnya Allah, dia dah duduk dulu, duduk sekejap, kemudian dia nak naik tu baik, naik tu dia disunahkan letakkan tangan dulu ke depan. Telapak tangan ni diletakkan dulu di tempat depan ni untuk nak tolak badan naik ke atas. Jadi begini keadaan dia. Allah, letak dan dinaikkan dulu lututnya dan berdiri. Ini kaifiat yang paling baik, dan inilah juga disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Baik, sekali lagi. Nak bangun ya. Sujud, nak bangun. Allahu Akbar. Gitu. Jadi daripada bawah takbir intikal itu sampai ke atas dengan duduk istirahah. Dengan duduk istirahah. Jadi begitu. Sekali lagi. Allahu Akbar. Begitu. Ya, baik. Dia naik ke rakaat yang kedua. Ada pun rakaat yang kedua atau yang ketiga atau yang keempat, sama tata tertibnya. Cuma kalau solat tu 3 rakaat atau 4 rakaat, ada di rakaat kedua yang namanya duduk tasyahud awal atau tahiyat awal, yang setelah daripada sujud yang kedua dan rakaat yang kedua disunahkan, dan sunnah ini namanya sunnah ab'ad, iaitu duduk tasyahud dan membaca tasyahud awal. Duduk tasyahud ni adalah yang afdal adalah duduk iftirash, duduk yang macam duduk antara dua sujud tu. Ya, jadi baik, duduk. Dan ketika duduk, tangannya, dan ini juga kita boleh bahaskan sama juga dengan tasyahud akhir sebagai ringkasan, ya. Duduk tasyahud awal adalah iftirash, seperti mana kita sebut. Duduk tahiyat akhir namanya tawarruk, yang afdal lah. Tawarruk macam mana duduknya? Baik, saya contohkan. Duduk kalau tasyahud awal atau duduk antara dua sujud namanya iftirash, seperti ini. Duduk tasyahud akhir adalah punggung minta maaf di lantai, kaki yang kiri dimasukkan ke bawah kaki yang kanan ditegakkan. Ini namanya tawarruk. Ini namanya tawarruk, yang disunahkan duduk dalam keadaan ini pada tahiyat akhir apabila tempatnya sesuai. Tapi kalau dah sempit, maka kita pilihlah untuk duduk iftirash supaya tidak mengganggu, menyusahkan kepada orang sebelah menyebelah. Takut nanti orang dah sempit dah, tapi nak duduk iftirash juga, duduk atas kaki orang, dah bersandar ke orang pula, sehingga orang terganggu khusyuknya. Kena bijaksana di dalam melakukan amal. Walaupun kita sebutkan ini afdal, tapi situasi pada waktu itu tidak mengizinkan, pilihlah yang boleh untuk dilaksanakan sesuai dengan keadaan. InsyaAllah ganjarannya tetap sama, InsyaAllah. Baik, itu namanya tawarruk duduknya. Baik, saya dudukkan menghadap ke depan. Duduk tawarruk tahiyat akhir. Tadi tasyahud awal, bacalah tasyahud awal itu daripada awal tahiyat tu sampai kepada syahadah. Kemudian dibaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian bangunlah dia untuk meneruskan baki daripada rakaat. Tapi kita sampai kepada rukun yang disebut dengan tahiyat akhir atau tasyahud akhir. Rukun tasyahud akhir ini ada beberapa perkara. Pertama, duduk tasyahud akhir. Kena duduk tasyahud akhir. Duduk ni adalah rukun, tapi bukan cara duduk. Cara duduk tawarruk, iftirash, itu bukan syarat. Syaratnya duduk.
Jadi kalau ini pun duduk, iftirash juga duduk, bersila juga duduk. Jadi kalau duduk maknanya dia dah buat satu perkara rukun, namanya duduk tasyahud akhir. Tapi yang terbaik duduk tasyahud akhir adalah tawarruk seperti ini. Baik. Dan membaca tasyahud akhir itu adalah rukun. Kena baca betul-betul. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu bacaan tasyahud akhir. Hukumnya apa? Rukun. Ada dua rukun dah. Satunya duduk tasyahud akhir, keduanya bacaan tasyahud akhir. Tapi masa tu kita kata, kita nak letak tangan ni macam mana? Itu soalan dia. Baik tasyahud awal, sama juga tasyahud akhir, sama kedudukan tangan ketika mana kita duduk ni. Kalau duduk antara sujud kita, semua tangan dibuka dan diletakkan di hujung daripada paha. Kalau tasyahud, baik tasyahud awal atau akhir, tangan yang sebelah kiri sama, iaitu duduk juga terbuka di sebelah kiri paha dan samakan dengan lutut. Yang ni, sebelah kanan ni berbeza, iaitu digenggamkan jari-jarinya kecuali dua jari. Satunya telunjuk, satunya adalah ibu jari. Kedudukan jari ni, kalau ikut riwayat kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, adalah berbentuk atau mengisyaratkan 53. Macam mana 53? So orang Arab ni rupanya setiap daripada isyarat tangan ni dia ada nombor. Subhanallah, maknanya tengok ilmu Nabi kita Muhammad SAW. Dia dan orang Arab ni, mereka ni ada isyarat-isyarat. Itu dan mereka hebat dalam berniaga dan sebagainya. Mereka cukup dengan isyarat dia dah tahu ini berapa dan berapa. So untuk 53, kalau 53 bermakna dia kena letakkan ibu jari ni betul-betul di ruas daripada bawah, daripada dari telunjuk. Kan ada dua ruas ni, dia di bawah. So dia letakkan di sini. Ini disebut 53. Jadi ini yang diletakkan di atas paha kanan dan samakan hujung jari ini dengan hujung daripada paha. Begini. Jadi bangun saja daripada sujud, Allahu Akbar, dah sedia dah. Dia punya tangan seperti ini letak sini, yang ini letak sini. Bacalah tahiyat yang mana rukun sampai kepada asyhadu alla ilaha illallah. Baik. Apabila syahadah saja disunatkan untuk mengangkat tangan ni, jari bukan tangan, mengangkat jari. Disertai dengan jari yang ni lah, sebab dia dah menempel kat situ, angkat sekali situ. Bila ada pendapat mengatakan sejurus kita ucap syahadah je dah angkat dah, asyhadu alla ilaha illallah. Ada. Tapi kebanyakan para ulama, kebanyakan para ulama disebutkan dalam kitab syarah sunan, dia kata yang terbaik adalah mengangkat ketika menyebut illallah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah. Illallah baru angkat jari tu. Dan ketika angkat, ni contohnya, kita ngadap sini pula. Baik, asyhadu alla ilaha illallah, illallah. Angkat tu. Dan ketika angkat bukan atas macam tu. Tapi cukup dengan diangkat dari tu tu. Sudah memadai dah, cukup. Angkat. Diangkat sebab dalam hadis kata Nabi menggerakkan jarinya. Diangkat jarinya. Tetapi bukan menggerak-gerakkan jari. Ada yang dia angkat, dia gerakkan. Tidak ada. Tidak digerak-gerakkan jari. Walaupun ialah adalah pendapat mengatakan begitu, tapi yang paling tepat, yang paling terbaik adalah mengangkat jarinya ketika melafazkan syahadah tadi. Yang lebih baik adalah ketika illallah, kemudian memantapkannya tanpa menggerak-gerakkan dan menyambung daripada rukun, daripada bacaan tasyahud ataupun perkataan tasyahud, iaitu ketika tasyahud akhir ni dirukunkan, wajib membaca selawat. Jadi asyhadu alla ilaha illallah. Baik, mana kita nak pandang
ada pendapat kata kita tengok kepada jari kita yang kita angkat tu. Tapi masih kalau ikut kepada asalnya mengikut kata melihat kepada tempat sujud. Tapi boleh saja dua keadaan tu sebab pandangan itu tidak menggerakkan kepala, tidak menggerakkan anggota, hanya menggerakkan pandangan, tidak menjejaskan kepada apa-apa pun. Jadi ada pendapat-pendapat. Tapi yang penting adalah ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, angkat, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan staykan dia, teruskan. Dan teruskan baca rukun yang seterusnya, iaitu selawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kan? Ni yang ni buat apa ni? Stay lagi. Macam tu juga. Dia tak turun, dia tidak lapangkan balik. Tak, dia tetap juga dalam kedudukan dia angkat. Satu. Kemudian setelah selesai selawat tadi, disunnahkan, dan sunnah ini sangat dituntut, bagus, sangat dituntut. Nabi tak tinggal doa, iaitu doa selepas membaca tasyahud tadi, selepas selawat tadi, doa. Di antara doa yang biasanya Nabi baca adalah doa Allahumma inni a'udzubika Allahumma inni a'udzubika min fitnatil Allah lupa pula saja. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil masihid dajjal, di antaranya lah disebutkan Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri, minta maaf, Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa adabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min syarri fitnati masihid dajjal. Jadi ini adalah merupakan doa yang masyhur. Nabi memang biasanya akan baca selesai baca daripada bacaan tasyahud tadi. Ada lagi riwayat yang Nabi baca adalah Allahumma ghfirli zunubi ma qaddamtu wa ma akhratu wa ma asratu wa ma alantu wa ma asraftu sampai akhir. Anta muqaddimu anta muakhir la ilaha illa anta. Itu juga didengar dan diriwayatkan. Paling kurang pun bacalah ya mukallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Tapi yang penting mesti ada doa sebelum kita salam. Itu yang terbaik, sangat dituntut untuk kita buat. Mungkin ada di antara kita yang tak pernah atau tak amal, terus je innahu Hamidum Majid, terus assalamualaikum warahmatullahi. Lepas ni kita dah boleh tambah nilai tambah dalam solat kita seperti mana Nabi ajar, iaitu baca doa. Kalau kata saya tak hafal ini dan sebagainya, cuba hafal. Kalau tidak pun baca dalam hati, dengan lafaz bahasa Melayu lah, untuk kita isi nilai tambah, kerana itu adalah saat yang cukup hebat. Kemudian barulah kita laksanakan rukun penutup dari solat kita, namanya salam. Jadi kita dah selesai tadi, kita dah selesai dah tu. Baik, apa kedudukan tangan kita lepas tu? Sama ada kita nak lepaskan atau kita pun teruskan dia, tak ada masalah sebab dia tidak memberi apa-apa. Terus ketika itu kita akan lafazkan salam, dan melafazkan salam itu rukun qauli, mesti dilafazkan dengan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kena betul dan jelas, kena betul sebutannya, cukup hurufnya. Tak boleh salamun alaikum, tak ada alif lam, tak sah. Dia kena Assalamualaikum warahmatullahi. Kena lafaz. Kerana rukunnya rukun qauli, bukan fi'li. Adapun menoleh ke kanan dan ke kiri, itu sunnah hay'ah. Itu hanya sunnah disebutkan. Jadi apabila kita selesai baca tadi selawat, kemudian kita iringi dengan doa, kemudian setelah itu kita berilah salam, kita turunkan. Kalau kita tak turunkan, kita turunkan, tak ada masalah. Kemudian kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi, tanpa menundukkan kepala. Sebab menundukkan kepala ini tidak ada riwayat, satu, dan dia tidak disebut sebagai satu sunnah lah. Jadi kalau kita tunduk, kita seolah menambah satu pergerakan. Itu je isu dia. Tapi sebaiknya adalah untuk kita menoleh ke kanan. Ada yang seperti ini, pandang ni tetap juga tempat sujudnya. Assalamualaikum warahmatullahi, dituliskan. Ada juga yang bukan Assalamualaikum warahmatullahi, ada juga. Maknanya dia nak pada waktu ketika selesai sebutan Assalamualaikum warahmatullahi tu betul-betul menghadap kiblat lagi,
wajahnya, kemudian baru ditulis. Tapi yang biasanya yang kita kata kita bahagikan daripada pergerakan itu dengan ucapan adalah dengan Assalamualaikum warahmatullah. Kalau boleh dituliskan betul-betul supaya seperti mana riwayat dalam hadis, kami dapat melihat pipi indah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana Nabi jadi imam, Nabi tulis tu boleh nampak pipi Nabi, bukannya sikit je Assalamualaikum warahmatullah. Macam ni tak nampak. Jadi dituliskan betul-betul Assalamualaikum warahmatullah. Kan? Sebelah kanan. Kemudian kembalikan balik pandangan kita ke tempat sujud. Kemudian kita pun bermula untuk salam yang kedua, juga sunnah hay'ah. Salam kedua bukan rukun. Salam pertama saja rukun. Jadi kalau ada orang tu Assalamualaikum warahmatullah, kemudian dia pun dah tak bagi salam kedua, sah tak solat dia? Sah. Sebab yang rukun hanya satu salam tu saja. Salam kedua ucapannya sunnah, menulis juga sunnah. Salam pertama adalah rukun, menulisnya sunnah. Jadi Assalamualaikum warahmatullah. Kembali balik. Assalamualaikum warahmatullah. Selesai dah salat kita. Rukun keempat 13 adalah tertib. Daripada awal takbiratul ihram kita tertib ikut daripadanya qiyam, kemudian baca Fatihah, kemudian rukuk, kemudian i'tidal, sujud dan seterusnya ikut tertib, maka selesailah salat kita dengan sempurna. Alhamdulillah, selesai salat. Maka jangan lupa untuk kita beristighfar, mohon ampun, maaf kepada Allah kerana mungkin ada kekurangan, kecacatan kita dalam salat. Mudah-mudahan ditampal kita dengan istighfar, yang ditampal juga dengan salat-salat sunat yang lain dan seterusnya, insya-Allah. Jadi itu saja yang mudah-mudahan insya-Allah dapatlah sedikit sebanyak kita nampak dan lihat secara praktikal daripada amalan salat kita, insya-Allah. Baik. Saya yakin memang ada soalan ni, saya nak tengok sekejap. Minta maaf hari ni agak panjang lah daripada hari-hari yang sebelumnya. Maklumlah dalam praktikal ni daripada awal sampai akhir. Dan Nabi kita Muhammad SAW pun pernah mengajarkan seorang sahabat begitu daripada awal sampai akhir. Dalam hadis Sahih Bukhari kita lihat ada satu riwayat bab namanya bab musii'us salah, iaitu orang yang buruk dalam solat dia. Dia solat depan Nabi. Dia solat depan Nabi, Nabi tengok je. Lepas tu dia dah selesai, Nabi pun bagi tahu kat dia, kamu solat, salli fa innaka lam tusalli. Kamu kena solat balik. Kamu tadi tak solat. Maknanya kamu tak solat, bukan tak solat, maknanya kamu tak betul solat. Maka orang tu ulang balik. Dah selesai, Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi kata salli fa innaka lam tusalli. Kamu kena solat, kamu tak solat tadi. Sampai 3 kali. Bayangkan, masya-Allah. Nabi kata ulang kamu. Pertama yang saya nak tengok adalah kegigihan Nabi ni. Dia nak ajar tu, dia sabar tengok dulu orang tu buat sampai 3 kali, sampai orang tu mengaku. Dia kata, ya Rasulullah, kalau aku buat keempat pun tak jauh beza dengan yang lain, sebab itu je yang aku tahu. Dah mengaku tu baru Nabi kata okey. Nabi tunjukkan, Nabi kata hendaklah kamu berdiri, luruskan diri kamu, berdiri kamu, kemudian angkatlah takbir, kemudian bacalah Fatihah. Nabi praktikkan dan bagi tahu kepada dia. Masya-Allah, sekaligus Nabi ajarkan. Macam kita tadilah, mudah-mudahan insya-Allah yang kita tunjukkan tadi. Sabar Nabi ajar. 3 kali Nabi tunggu dia solat sampai habis. Masya-Allah. Kita ni kalau orang tu salah sekali, 2 kali pun nak marah dah. Masya-Allah, sabar sampai orang tu mengaku sendiri baru Nabi tu tunjuk. Masya-Allah. Baik.